Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Sedia angkat tangan. Dengar nih betul-betul. Mencari perlindungan, menjauhkan gangguan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Raki The Series episod 5. Kali ini Abang Kop akan mengembara ke negeri Selangor dan inilah kisahnya. Bukan paku atau besi, ni doa ikhlas. Paksi taufik ilahi mencari ketenangan dari jiwa yang mendengki. Bentengkan diri dengan zikir yang satu, mencari rahmat di setiap waktu. Bila ayat kursi mula beralun, hati yang resah kembali rukun tenang. Di sebalik bangunan tinggi yang megah ini, tersimpan 1000 cerita masyarakat tempatan. Walaupun tidak diketahui kisah-kisah hitam yang pernah terjadi ataupun masih berleluasa, ia menjadikan satu pengajaran bagi Abang Kop bahawa dunia mungkin berpesat maju, namun alam gaib itu tetap wujud di mana sahaja. Destinasi seterus Abang Kop ialah ke negeri Selangor. Memang sudah lama Abang Kop ingin melihat sendiri sawah padi dan suasana perkampungan sebegitu. Selepas solat subuh, Abang Kop pun mulakan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju ke negeri Selangor. Kira-kira jam 7:30 pagi ketika Abang Kop berjalan di tepi jalan, tiba-tiba terdengar bunyi hon kereta. Nak ke mana tu Abang Kop? Hahaha. Masya Allah. Yem, buat apa di sini? Marilah abang masuk kereta dulu. Nanti kita boleh borak panjang. Baiklah. Terima kasih, Yem. Assalamualaikum abang. Apa khabar? Macam KL, okey tak? Waalaikumsalam, Yem. Alhamdulillah, semua okey aja. Ni Yem buat apa di sini? Ada tugas ke? Oh, tak ada apa-apa abang. Memang saya turun KL nak cari Abang Kop. Kebetulan nampak abang lagi berjalan kaki tadi. Hahaha. Maaflah kalau Yem terkejutkan abang tadi. Oh, tak mengapa. Tapi kenapa pula Yem cari abang? Ada apa-apa ke boleh abang tolong Yem? Begini ceritanya abang. Waktu saya pulang rumah, tergerak hati saya nak temankan abang untuk mengembara satu Malaysia ni. Kalau abang izinkan, boleh tak Yem ikut sekali? Mana tahu Yem pun dapat belajar dengan abang sedikit banyak tentang ilmu agama juga. Masya Allah. Betul ke Yem nak ikut abang? Alhamdulillah. Abang okey aja. Tapi Yem macam mana dengan kerjanya? Oh, pasal kerja abang jangan risau. Memang saya bercuti 2 minggu ni pun. Saya kerja di kapal Abang Kop. Baru minggu lalu pulang. Jadi saya masih ada 8 hari cuti lagi. Sempatlah kita pusing satu semenanjung ni. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Yem kerana sudi menemankan abang. Tapi kita kongsi-kongsi duit minyak ya. Mana boleh Yem sponsor semua transport ni? Itu tak ada hal lah Abang Kop. Jangan risau tentang belanja makan minum atau duit minyak kenderaan. InsyaAllah Yem cukup. Oh ya, ni kita nak ke mana abang? Destinasi abang seterusnya hendak ke negeri Selangor. Dah lama abang nak tengok sendiri perkampungan sana dengan sawah padinya. Yem tahu tak di mana-mana kampung daerah sana yang ada perkampungan sawah padi? Masya Allah. Ada Abang Kop. Kebetulan rumah kampung peninggalan arwah atuk saya pun di negeri Selangor yang berkawasan sawah padi. Jomlah saya bawa abang ke sana. Terbaiklah Yem. Terima kasih. Sama-sama Abang Kop. Tak ada hal lah. Negeri Selangor atau Selangor Darul Ehsan ialah negeri paling maju dan mempunyai penduduk paling ramai di Malaysia. Terletak di pantai barat semenanjung Malaysia, ibu negerinya ialah Shah Alam, manakala bandar diraja ialah Klang. Selangor mengelilingi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, pentadbiran dan 9 daerah. Selangor dibahagikan kepada 9 daerah utama untuk pentadbiran iaitu Petaling, Hulu Langat, Gombak, Klang, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kuala Langat, Sepang dan Sabak Bernam. Kira-kira 1 jam kemudian, tibalah mereka di wilayah negeri Selangor Darul Ehsan. Masya Allah. Cantik sungguh pemandangan di sini ya Yem. Kampung arwah atuknya di mana tu Yem? Oh, tak jauh dari sini abang. Nama kampungnya Yem tak berapa ingat. Tapi Yem tahu jalannya di daerah Tanjung Karang. Agak-agak 1 kilometer dari sini ada kedai makan di tepi jalan. Nanti kita singgah sana sarapan dulu. Okey abang? Baiklah Yem. Perut pun dah mula lapar ni. Hahaha. Kalau tak silap Yem, kedai Pak Abu tu ada jual roti canai kari kambing. Fuh, Syahdu tahu abang. Hahaha. Fuh, makan roti canai dengan pemandangan sawah padi. Terbaiklah Yem. Kira-kira 10 minit mereka pun tiba di warung Pak Abu. Mereka pun bersarapan pagi di situ.
Terlebih dahulu Yem nak minta maaf banyak-banyak tau dengan Abang Kop sebab rasa dah lama tak pulang ke rumah arwah atok saya. Ada kemungkinan dah berabuk dan sedikit usang. Abang okey? Tak ada jadi masalah pun, Yem. Syukur abang ada teman dan tempat berteduh di negeri ini. Kalau bukan dengan pertolongan Yem, mungkin abang masih lagi dalam perjalanan ke sini. Tak apalah Abang Kop. Mungkin Allah tu dah tentukan kita untuk bersama-sama untuk perjuangan abang ini. Saya hanya membantu semampu mana saja yang saya boleh. Minumlah dulu airnya. Nanti lepas ni kita solat zuhur di masjid yang berdekatan dengan rumah arwah atok saya tu. Baiklah, Yem. Jemput minum. Selepas menunaikan solat zuhur mereka di sebuah masjid, berdekatan dengan rumah arwah atok Yem, mereka pun pergi ke rumah itu. Inilah rumah arwah atok Yem. Silalah masuk abang. Alhamdulillah. Terima kasih, Yem. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maafkan Yem ya abang kalau tempat ni berabuk sikit. Maklumlah dah lama tak datang sini. Tak mengapa, Yem. Ini pun dah syukur, Alhamdulillah. Baiklah abang, pergilah berehat dahulu. Nanti lepas solat isyak Yem bawa abang makan malam di warung Pak Abu tadi. Baiklah, Yem. Abang rehat dahulu. Abang berehatlah dahulu di sofa itu. Yem nak kemas-kemas sikit di dapur. Nanti malam kita pergi makan sama-sama. Baiklah, Yem. Selepas solat isyak, Yem pun membawa Abang Kop ke warung Pak Abu tadi untuk makan malam. Wow. Best juga ya, Yem. Makan malam suasana warung kampung macam ni. Meriah sungguh abang tengok. Memang betul Abang Kop. Sungguh beza di kampung dan di bandar. Di sini aman dan tenang aja. Nanti esok pagi kita datang lagi sini. Sarapanlah sebelum ke destinasi seterusnya. Boleh abang lihat indah sawah di waktu pagi nanti. Bagus juga rancangan Yem itu. Baiklah. Sedang mereka berborak-borak sambil meminum air teh yang panas itu, tiba-tiba datang seorang lelaki berbangsa Melayu tiba di hadapan warung dan merenung tajam ke mereka. Lelaki yang berbaju putih lusuh dan berseluar hitam panjang itu hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah Abang Kopiah dan Yem. Kelihatan beliau sedang memegang sebilah golok di tangannya. Semua orang di warung itu berasa cemas dan ketakutan. Abang Kop dan Yem juga terkejut melihat lelaki itu memegang senjata di tangannya. Maafkan dia nak semua. Dia orang kampung sini juga. Cuma dia tidak berapa sihat. Minta maaf ya anak-anak sekalian. Oh, tidak mengapa Pak Cik. Kami cuma terkejut sahaja. Lelaki itu tiba-tiba berpusing ke belakang dan jalan ke arah sawah padi. Maaf Pak Daud, siapakah lelaki itu? Yem tak pernah nampak pun sebelum ini. Nama dia Andika. Dulu masa Yem tinggal dengan atok nenek di sini, dia tidak ada di kampung ini. Dia merantau ke Jawa Tengah untuk melanjutkan pelajaran agamanya di pesantren sana. Oh, tapi kenapa dia jadi macam tu Pak Abu? Kesian pula saya melihatnya. Betul tu. Maafkan saya kalau bertanya dengan Pak Abu. Apa yang terjadi padanya? Baiklah. Pak Abu akan ceritakan semuanya pada anak-anak. Tetapi janji dengan Pak Cik ya, jangan diapa-apakan dia. Andika baik orangnya. Baiklah Pak Baiklah Abu, Pak Abu, kami janji. Andika adalah anak kelahiran kampung ini. Dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya Salim dan ibunya Dewi adalah jiran Pak Abu. Pada usia yang muda, Andika telah kehilangan kedua ibu bapanya di dalam satu kemalangan jalan raya ketika hendak pulang dari membeli barang sekolah Andika. Disebabkan itu, dia selalu diusik dan dihina oleh orang-orang kampung sini. Pak Abu sendiri yang menjaganya hinggalah dia berumur 18 tahun. Saya dan Ustadz Husin bersama-sama mengumpul wang untuk menghantarnya ke Jawa Tengah untuk melanjutkan pelajaran agamanya di sebuah pesantren. Lepas tu apa jadi Pak Abu? Kenapa Abang Andika boleh jadi macam tu? 5 tahun Andika menuntut ilmu di sana. Tanpa kita sedari, beliau juga menuntut ilmu persilatan dengan alasan untuk membela dirinya agar tidak lagi dipersendakan oleh orang-orang kampung. Tapi malangnya, ilmu persilatan yang beliau pelajari adalah bercanggah dengan ajaran Islam. Apa maksud Pak Abu dengan bercanggah ajaran Islam? Hais, pada mulanya bila dia baru-baru pulang, semuanya kelihatan biasa aja. Seperti biasa Andika sering bersendirian dan tidak bercampur dengan orang-orang kampung. Hinggalah pada suatu hari,
apabila dia diserang oleh 4 orang anak muda kampung ini juga. Apa yang terjadi lepas tu Pak Abu? Abang Andika cedera ke? Tidak. Andika tidak mengalami apa-apa kelukaan pun di tubuh badannya. Tetapi keempat-empat anak muda yang cuba menyeranginya tewas dengan cedera yang amat parah. Oleh kerana itu, orang kampung pun mula berasa tidak senang dengan kembalinya Andika ke kampung ini. Masya Allah. Tidak ada siapa-siapa keselain Pak Abu yang membantunya? Dan apa maksud Pak Abu bila Pak Abu mengatakan persilatan yang bercanggah dengan agama Islam? Setelah kejadian itu, Andika kerap masuk ke hutan bersendirian, lengkap dengan baju persilatannya. Kadang hingga beberapa hari baru dia keluar pulang rumahnya. Ada masanya juga dia dilihat oleh orang-orang kampung sedang duduk bersila di atas batu di sebuah sungai jauh di dalam hutan itu. Yang membuatkan warga kampung berasa curiga dengan ilmu yang Andika pelajari ialah apabila seorang warga tempatan terlihat Andika sedang duduk berzikir depan sebilah golok dengan beberapa sajian di situ. Subhanallah. Maksud Pak Abu, Andika membuat sesuatu ritual? Macam tu? Ya, benar tu nak. Bukan sekadar ritual, malah Pak Abu sendiri melihat dengan mata kepala Pak Abu senjata yang dia miliki itu terbang. Bahkan ada kalanya Pak Abu ada terdengar dia berbicara dengan seseorang di malam hari, sedangkan pada ketika itu dia hanya duduk seorangan di rumahnya itu. Aduh, seram pula Yem mendengarnya. Lepas tu apa jadi Pak Abu? Untuk mendapatkan kepastian, pada suatu hari ketika Andika tiada di rumah, Pak Abu sendiri masuk ke rumahnya untuk mencari jawapan yang tersimpan selama itu. Pak Abu terjumpa sebuah kitab lama, kitab yang mengajarkan ilmu persilatan lama, iaitu ilmu pendekar hitam. Di dalam kitab itu ada tertulis beberapa mantera dan bacaan khusus yang bukan seperti di dalam ajaran Islam. Subhanallah. Adakah dengan pengajian ilmu persilatan itu yang menjadikan Andika hilang arah Pak Abu? Oh bukan. Bukan kerana persilatan itu. Tetapi kerana senjata yang Andika miliki itu dipercayai mempunyai khadamnya. Apabila seseorang telah bersatu dan ikat perjanjian dengan entiti tersebut, maka dipercayai yang mereka mempunyai kekuatan dan ilmu yang luar biasa. Pada mulanya, Pak Abu hanya berdiam diri sahaja kerana Andika tidak melakukan perkara berbahaya terhadap orang kampung. Tetapi semakin hari, Pak Abu perasan Andika menggunakan ayam hidup untuk disembelih buat sajian sembahan khadamnya. Dan disitulah puncanya jadinya Andika, seperti kami lihat tadi. Subhanallah. Tidak ada satu orang kampung ke yang cuba menasihatinya Pak Abu? Apa yang terjadi selepas itu? Selepas Andika dapat tahu bahawa Pak Abu telah senyap-senyap masuk ke rumahnya dan telah tahu tentang ilmu yang beliau pelajari, dia mengamuk. Saya, Ustaz Husin, dan beberapa orang kampung datang ke rumahnya pada suatu malam. Ustaz Husin telah cuba menasihati. Pada mulanya, Andika setuju untuk diberi rawatan oleh Ustaz Husin. Tetapi oleh kerana amarahnya orang-orang kampung, mereka membakar rumahnya hingga habis hangus semuanya. Kesiannya Abang Andika. Maaf Yem bertanya, di mana Ustaz Husin sekarang? Selepas kebakaran itu, Ustaz Husin sedaya upaya mencari jasad tubuh Andika, tetapi tidak ketemu. Oleh kerana itu, Ustaz Husin bersedih kerana tidak dapat membantu Andika untuk pulih dan beri rawatan yang sepatutnya. Seminggu selepas kejadian itu, Ustaz Husin pun meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam mana Andika dapat terlepas dari kebakaran itu Pak Abu? Dan kenapa sampai jadi begitu keadaannya? Oleh kerana Andika mempunyai khadam, beliau diselamatkan olehnya daripada terbakar di dalam rumahnya itu. Sebulan selepas kejadian itu, orang-orang kampung ternampak Andika berjalan sana-sini di waktu malam hari
dengan membawa senjatanya. Tetapi kerana beliau tidak menyerang siapa-siapa, kami hanya membiarkan dia begitu sahaja. Maaf kalau saya bertanya Pak Abu. Selain Ustaz Husin, tidak adakah ustaz-ustaz atau imam kampung yang dapat membantunya? Iyalah Pak Abu, kesian Yem tengok keadaan Abang Andika tu. Tidak ada satu ustaz atau imam kampung yang sudi memberi bantuan. Malah mereka semua bukan arif dalam hal gaib seperti ini. Oh, jadi begitu ceritanya. Terima kasih banyak-banyak Pak Abu sudi menceritakan kami hal yang sebenarnya. Insya Allah akan dipermudahkan segala urusannya kelak. Amin. Selepas berehat seketika, Abang Kop dan Yem pun pulang ke teratak kampung rumah arwah Atok Yem. Maaf Yem. Yem pergilah berehat dahulu. Abang nak keluar sebentar. Ada urusan sikit. Nanti abang balik ke sini. Boleh ya? Baiklah Abang, Yem pun dah penat dan ngantuk ni. Yem tak kunci pintunya. Abang Kop pun terus keluar tanpa membuang masa. Urusan yang dimaksudkan itu adalah untuk mencari Andika. Kira-kira 5 minit perjalanan menuju ke sawah padi berdekatan rumah arwah Atok Yem, Abang Kop terserempak dengan Andika. Assalamualaikum sahabatku. Maaf saya bertanya. Apa betul sahabat ni bernama Andika? Waalaikumsalam. Ia benar saya Andika. Siapakah gerangan tuan hamba? Nama saya Rizal. Saya bukan berasal dari sini. Saya dari Singapura dan sedang mengembara satu semenanjung Malaysia. Sahabat apa khabar? Macam ginilah keadaan saya seharian, Tuan. Terkadang saya berharap agar Allah mengambil sahaja nyawa saya ini. Astaghfirullah. Banyak bersabar, sahabat. Oh ye, tak perlulah bertuan-tuan dengan saya. Panggil saya Kop pun boleh. Maafkan saya, Kop. Saya terlalu ikutkan amarah saya. Saya tidak dapat kawal diri saya. Tetapi bila saya berjumpa Kop, alhamdulillah hati saya lagi tenang. Kenapa agaknya ya? Hahaha. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu di sini. Sebenarnya, saya sudah tahu segalanya dari Pak Abu. Niat saya mencari Andika pun ingin membantu Andika sekiranya Andika memerlukan apa-apa bantuan. Jadi Kop sudah tahu tentang ilmu yang merosakkan diri saya ini? Maafkan saya, sedangkan orang-orang kampung di sini pun jijik melihat saya. Orang-orang alim di sini pun tidak berani membantu saya. Ini kan pula sahabatku yang bermusafir lalu sudi memberi pertolongan. Kalau tidak keberatan, boleh tak Andika ceritakan pada saya macam mana semua ini boleh berlaku supaya senang saya memahami keadaan Andika lebih terperinci. Baiklah sahabatku. Ianya bermula sewaktu saya menuntut ilmu agama di Jawa Tengah. Di sana saya diperkenalkan dengan silat Palembang. Sejenis silat yang diamalkan orang tempatan sana. Selepas 3 tahun saya mempelajari silat itu, saya diberikan sebuah kitab lama oleh guru saya. Kitab itu mendidik kita untuk menjadi seorang pahlawan hitam. Pahlawan hitam ini, dalam erti kata lain, ialah seorang pahlawan yang menyerang dalam senyap, mempunyai ilmu zahir dan batin yang luar biasa. Dan ilmu ini juga diturunkan dari zaman purba kala dahulu oleh tentera hitam raja-raja di rantau ini. Bukan kerana silatnya yang menjadikan saya sebegini, tetapi kerana ikat perjanjian saya dengan pendamping golok inilah hidup saya semakin tidak tentu hala. Maaf saya bertanya sahabat. Dari mana sahabat dapat senjata itu? Dan macam mana boleh terikat dengan perjanjian jin ini? Saya didatangi seorang kiai dari kampung seberang ketika itu. Katanya, persilatan sahaja tidak akan dapat menjadikan saya kebal dan kuat. Dia menghadiahkan saya dengan golok ini, Kop. Dengan perjanjian, saya harus menyiramkan darah ayam hidup ke atas golok tersebut setiap malam Jumaat untuk memenuhi syarat ilmu itu. Dan kalau saya gagal, saya akan diganggu makhluk tersebut. Astaghfirullah. Sahabat kan sudah pelajari ilmu agama di pesantren sana. Apa yang sahabat lakukan ini adalah perbuatan kurafat. Saya tahu dan saya sedar itu, Kop. Saya cuba untuk membuangnya. Tetapi setiap kali makhluk itu akan kembali mencari saya.
Saya ingin bertaubat, Kop. Tetapi tidak ada satu pun orang kampung yang sudi menolong saya. Kecuali Pak Abu dan Ustadz Husin. Subhanallah. Baiklah. Mahu tak Andika, sekiranya saya cuba merawatkan Andika untuk melepaskan perjanjian khadam itu dari Andika. Saya tidak berapa arif, tapi sebagai saudara Islam, kewajipan saya untuk menolong sahabat bila dalam kesusahan. Masya Allah, Kop. Benar nih? Syukur Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, Kop, kerana sudi membantu saya. Sama-sama sahabatku. Marilah kita ke rumah Andika. Izinkan saya cuba merawatnya di sana. Baiklah, Kop, silakan. Mereka pun berjalan menuju ke sebuah pondok usang di tengah-tengah sawah padi itu. Walaupun kelihatan amat gelap, Andika pun membakar beberapa lampu colok untuk menerangi ruang pondok tersebut. Selepas mengambil wudhu, kedua-dua sahabat itu pun duduk di tengah-tengah ruang pondok itu. Nanti Andika di dalam hati, jangan henti. Membaca syahadah, boleh? Walau apapun jadi, jangan berhenti. Dan jangan membuka matanya sehingga saya selesai rawatannya. Baiklah, sahabatku. Akan saya ingat pesanan itu, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wa nuru Yusuf alaihi salamu ala wajhi minallahi faman ra'ani yuhibbuni fillahi da wali Allah azza wa jalla. Hei manusia, siapa kau? Wahai jin yang menjadi penghalang taubatnya seorang hamba Allah, pulanglah engkau ke tempat asalmu, dan janganlah engkau terus meneruskan mengganggu kami anak cucu Adam. Setiap perjanjian harus dikotakan. Bukankah begitu, wahai raki yang bijaksana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriq baina ahadin min rusulihi wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hei manusia, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menjaga dia. Pergi engkau dari sini. أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر وفاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر ثوارق الليل ومن شر كل ثارن إلا ثارقا يثرق بخير يا رحمن وحفظ من كل شيطان مارد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وإذا بتشتم جبارين 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 وإذا بتشتم جبارين. الله أكبر. شكر الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Selepas rawatan itu, Abang Kop menyuruh Andika membersihkan dirinya dan memberikannya sehelai jubah baru buatnya. Alhamdulillah, semuanya telah selesai Andika. Jadikan ini satu pelajaran buat dirimu sahabat.
Tiada lebih berkuasa selain Allah Subhanallahu Ta'ala. Jagalah solatmu dan perbanyakkanlah mohon keampunan kepada Allah. Terima kasih banyak-banyak, Kop. Saya akan sentiasa ingat nasihat ini sampai bila-bila. Kalau tidak kerana pertolongan Kop, entah sampai bila hidup saya jadi sebegini. Terima kasih sekali lagi membantu saya. Sama-sama sahabatku. Semua ini dengan izin Allah Subhanallahu Ta'ala. Saya tidak ada kuasa atas segala yang saya lakukan tanpa izinnya. Alhamdulillah, sahabat sudah pulih. Kop, boleh tak temankan saya ke masjid? Subuh pun dah nak dekat ni. Saya ingin mengumandangkan azan subuh hari ini. Marilah kita solat subuh sama-sama. Baiklah sahabatku, jom kita ke masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi aliyul azim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabatku. Akan saya ingat segala pesanmu, Kop. Dan saya berjanji tidak akan patah balik kepada lain selain Allah Subhanallahu Ta'ala. Sama-sama sahabatku. Alhamdulillah. Kalau tidak ada apa-apa, izinkan kami berdua mengundur diri. Masih jauh perjalanan kami ini. Doakan kami selamat di dalam perjalanan kami ya sahabatku. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, semoga Allah sentiasa melindungi kamu berdua di setiap langkah perjuangan ini. Amin. Kami jalan dulu ya. Assalamualaikum semua. Jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam. Oh, dalam senyap abang merawat abang Andika rupanya. Kenapa tak ajak Yem sekali tadi? Abang tahu Yem penat. Lagipun abang ingin menjaga aibnya Andika itu. Alhamdulillah, semua sudah selamat. Oh begitu, Yem faham. Tapi macam mana pula dengan golok sakti tu abang? Allahu alam. Golok itu hilang begitu sahaja. Tak sempat abang menguncinya. Harap-harap ia tak kembali ke abang Andika ya. Jadi ke mana kita selepas ni abang? Kita akan ke negeri Perak selepas ini. Ada seorang sahabat lama yang abang ingin menziarahi di sana. Baiklah abang, jom. Tanpa membuang masa, mereka pun menuju ke negeri Perak, seperti mana yang dirancangkan oleh Abang Kop. Siapa punya ni? Cantik sungguh senjata ini.